Okey, bersama saya dalam program e-Belajar Matematik Tingkatan 1. Okey, anda boleh tengok kita akan belajar bab 6 iaitu tajuk persamaan linear. Standard kandungan 6.3 persamaan linear serentak dalam dua boleh ubah. Manakala standard pembelajaran kita ada 3 kat sini. 6.3.1 membentuk persamaan linear serentak berdasarkan situasi harian, seterusnya mewakilkan persamaan linear serentak dalam dua boleh ubah secara graf dan menjelaskan maksud persamaan linear serentak. 6.3.2 menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua boleh ubah dan menggunakan pelbagai kaedah. Dan 6.3.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear serentak dalam dua boleh ubah. Okey, kita tengok kepada yang pertama. 6.3.1. Okey, bagaimanakah anda membentuk persamaan linear serentak dan mewakilkannya secara graf? Sebelum ini anda dah pernah belajar cara-cara untuk kita mewakilkan persamaan linear pada graf. Okey, ini adalah lanjutan daripada yang anda semua telah belajar dalam standard kandungan sebelum ni. Okey, contoh soalan. Faizah menternak sejumlah 7 ekor ayam dan itik di sebuah reban. Kos menternak seekor ayam ialah RM2 seminggu, manakala kos menternak seekor itik ialah RM1 seminggu. Jumlah kos ternakan bagi ayam dan itik ialah RM12 seminggu. Berapa ekor ayam dan itik yang diternak oleh Faizah? Okey, jadi pertama sekali daripada soalan penyelesaian masalah ini, kita akan mengeluarkan maklumat. Tengok apa maklumat yang diberikan. Okey, yang pertama sekali, dia menternak berapa ni? 7 ekor ayam dan itik. Berapa ekor ayam? Kita tak tahu. Berapa ekor itik pun kita tak tahu. Tapi yang kita tahu jumlah ayam dan itik adalah 7 ekor. Itu maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua adalah daripada segi kos. Kos menternak seekor ayam ialah RM2. Manakala seekor itik ialah RM1. Ini semua untuk seminggu. Dan jumlah kos ternakan bagi ayam dan itik ialah RM12 seminggu. Maksudnya untuk seminggu seekor ayam dia kena habiskan RM2. Manakala untuk itik dia kena habiskan RM1 untuk seminggu kos ternakan. Tapi berapa ekor itik kita tak tahu lagi. Berapa ekor ayam pun kita tak tahu lagi. Jadi itu yang kita nak tentukan. Okay, penyelesaian dia pertama sekali, apabila diberi dalam bentuk ayat ataupun dia punya ni tak ada dia punya boleh ubahkan. Jadi sebelum ni awak dah belajar macam mana kita nak wakilkan ayat itu kepada pemboleh ubah. Okay, contoh, berdasarkan situasi di atas, katakan X ekor ayam dan Y ekor itik diternak. Okay, jadi kalau kita tak tahu, kita wakilkan dulu bilangan ayam itu kepada X, manakala bilangan itik kepada Y. Okey, maka ini maklumat yang pertama, iaitu dia kata tadi 7 ekor ayam dan itik di sebuah reban. Jadi X tambah Y sama dengan 7. Maksudnya bilangan ayam tambah bilangan itik sama dengan 7 jumlah keseluruhan. Dan maklumat yang kedua tadi daripada segi kos adalah 2X tambah Y sama dengan 12. Maksudnya untuk seekor ayam X dia habiskan RM2. Manakala untuk seekor itik dia habiskan RM1 saja. Mana RM1-nya? Ni RM1. Ada satu di depan ni. Walaupun kita tak nampak kan. Jadi 2X tambah 1Y sama dengan 12. Itu maklumat yang kedua. Jadi sekarang secara tak langsung kita dah membentuk dua persamaan linear. Jadi apabila ada dua persamaan linear, itu yang kita katakan sebagai persamaan linear serentak. Ini yang kita katakan sebagai persamaan linear serentak. Ada dua persamaan. Satu persamaan X tambah Y sama dengan 7, manakala persamaan kedua 2X tambah 1Y ataupun Y sama dengan 12. Okey, jadi sekarang kita dah mengeluarkan persamaan linear serentak daripada satu pernyataan masalah. Okey, sekarang yang kedua, macam mana kita nak wakilkan
kedua-dua persamaan tadi ni kepada graf. Yang awak belajar sebelum ni kan, macam mana apabila diberi satu persamaan linear, kita nak wakilkan persamaan linear tersebut kepada graf. Ingat lagi, jangan mana awak buat jadual tu kan. Buat jadual, kemudian isikan jadual ruangan X, ruangan Y. Kemudian barulah kita plotkan kepada kertas grid ataupun kertas graf. Okey, ni yang dah buat, yang dah disiapkan oleh cikgu guna persian GeoGebra. Jadi tengok persamaan yang pertama tadi, X tambah Y sama dengan 7. Ini persamaan yang pertama. Manakala persamaan kedua, 2X tambah Y sama dengan 12. Jadi apabila cikgu masukkan ke dalam perisian ni, dia terus keluar. Yang merah ni, ni yang pertama ni adalah X tambah Y sama dengan 7. Manakala yang kedua, ni 2X tambah Y sama dengan 12. Itu yang kita katakan sebagai persamaan linear serentak. Dia berlaku pada masa yang sama, merujuk kepada masalah yang sama. Okey, sekarang kita tengok sedikit. Dia ada beberapa keadaan, ataupun secara khususnya dia ada 3 keadaan kedua-dua garis lurus. Satu persamaan merujuk kepada satu garis lurus. Okey, sekarang apabila melibatkan persamaan linear serentak, dia akan ada 2 garis lurus. Okey, garis lurus tersebut dia ada 3 keadaan. Yang pertama, bersilang. Macam contohnya kita lah. Ini bersilang kan. Bersilang dekat mana? Ni dekat sini. Nampak tu kan? Persilangan. Maksudnya ada persilangan di antara 2 garis. Jenis penyelesaian dia, penyelesaian unik. Maksudnya ada penyelesaian. Nanti kita akan tengok apa maksud persilangan tersebut. Okey, yang kedua, selari. Apa maksud selari? Dua-dua garisan tu dia membentuk garis selari. Contohnya, graf pertama, graf kedua. Selari. Kalau kita panjangkan sejauh mana sekalipun, kedua-dua garisan ni dia tak akan bertemu kan, tak akan bersilang. Itu yang kita katakan sebagai garis selari. Apa maksud dia? Tiada penyelesaian. Maksudnya tak ada jawapan. Macam mana pula kalau bertindih? Contoh, ini garisan yang pertama. Untuk persamaan yang pertama, tiba-tiba ada satu lagi garisan bertindih di atas dia ni. Pun untuk persamaan yang kedua, dua ni garis yang sama bertindih atas satu garisan. Jadi apa maksud dia? Penyelesaian tidak terhingga. Jadi ada 3 keadaan. 1, 2, 3. Keadaan garis lurus, iaitu pertama sekali bersilang, yang kedua selari, dan yang ketiga bertindih. Yang penting awak tahu cara. Pertama sekali, cara macam mana kita nak membentuk persamaan linear serentak daripada soalan. Kemudian daripada persamaan serentak tersebut, kita mewakilkan kepada graf ataupun lukis pada graf. Kita akan tengok graf tu berbentuk macam mana, sama ada bersilang, selari atau bertindih. Okey, jadi untuk untuk pengukuhan, boleh buat ni latih diri 6.3A. Contoh tu kan, nombor 1 dia ada 2 terbahagi kepada 2. Okey, soalan A, tengok apa yang kita boleh keluarkan daripada soalan A. Persamaan linear serentak dia. Sama juga untuk soalan B. Okey, jadi cikgu harapkan untuk standard pembelajaran 6.3.1, awak boleh tengok balik video daripada awal, kemudian cuba jawab untuk soalan latih diri 6.3A. Jawapan boleh rujuk di dalam buku teks. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu menyelesaikan persamaan linear serentak dalam 2 pemboleh ubah menggunakan pelbagai kaedah. Okey, ada beberapa kaedah. Okey, kita akan tengok dulu. Maksudnya lebih daripada satu kaedah untuk menyelesaikan soalan persamaan linear serentak ni. Okey, bagaimanakah anda menyelesaikan persamaan linear serentak dalam 2 pemboleh ubah? Apa maksud selesaikan? Itu yang kita akan tengok selepas ni. Sebelum tu kita akan tengok dia ada
3 kaedah, iaitu kaedah pertama kita panggil kaedah graf, kaedah yang kedua kaedah penggantian, dan kaedah yang ketiga adalah kaedah penghapusan. Apa maksud dia kita nak menyelesaikan? Kita nak cari apa yang kita tak tahu. Apa yang kita tak tahu? Nilai pun boleh ubah, betul kan? Kalau kita letak X, kita nak cari berapa nilai X. Kalau kita letak Y, kita nak cari berapa nilai Y. Ataupun awak letak huruf mana-mana pun kan. Jadi kita nak tahu berapakah nilai huruf ataupun pemboleh ubah tersebut. Okey, sekarang kita akan tengok kaedah yang pertama. Selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan menggunakan kaedah graf. Contohnya diberi satu persamaan linear serentak, iaitu ada dua kan. Pertama sekali X tambah Y sama dengan 6, dan yang kedua 2X tambah Y sama dengan 8. Apa maksud selesaikan? Macam cikgu cakap tadi, kita nak tahu sekarang. Kalau contohnya yang soalan ni dia bagi X dengan Y, kita nak tahu akhir sekali berapa nilai X, berapa nilai Y. Jadi ada dua persamaan. Kita letak persamaan ni pada graf. Contohnya ni kan. Ni persamaan yang pertama. Mana persamaan pertama? Yang biru ni kan. Manakala ini persamaan kedua. Persamaan kedua yang merah ni kan. Jadi ada dua persamaan. Dua-dua kita letak pada satu kertas graf yang sama. Itu maksud dia. Okey, sekarang apa dia punya penyelesaian? Apa dia punya jawapan? Daripada graf yang dilukis, titik persilangan. Ni. Titik persilangan ni. Ini adalah dia punya jawapan. Titik persilangan ya. Kita tengok dia punya nilai X dia 2, nilai Y dia 4. Jadi 2, 4. Maka penyelesaian dia ialah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Maksudnya ada dua jawapan lah. X sama dengan 2. Daripada mana ni kan? Awak belajar koordinat kan? Koordinat nanti akan tengok, nanti awak akan belajar. Jadi apabila X sama dengan 2, Y sama dengan 4, maka itulah jawapan dia. Itulah maksud dia selesaikan. Maksud selesaikan, kita nak tahu berapa nilai pemboleh ubah kita. Kalau dia letak M dengan N, kita nak tahu berapa nilai M, berapa nilai N. Kalau dia letak A dengan B, kita nak tahu berapa nilai A, berapa nilai B. Jadi sekarang dia letak nilai X dan Y. Jadi kita dah dapat jawapan. X sama dengan 2, Y dia sama dengan 4. Daripada mana? Daripada titik persilangan. Itu sahaja untuk kaedah graf. Okey, seterusnya kaedah yang kedua, kaedah penggantian. Kaedah penggantian ni dia melibatkan ada beberapa step ni kan. Okay, pertama sekali, ungkapkan satu daripada pemboleh ubah dalam sebutan pemboleh ubah yang satu lagi. Okey, nanti kita akan jawab soalan sambil cikgu terangkan langkah-langkah dia. Yang kedua, gantikan ungkapan itu ke dalam ungkapan yang satu lagi. Yang ketiga, selesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Dan yang keempat, gantikan. Okey, kita akan tengok pada contoh soalan. Selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan kaedah penggantian. Okey, ada dua. Apa dia tu? Dua persamaan. X tolak 3Y sama dengan 7. 5X tambah 2Y sama dengan 1. Okey, sekarang kita tengok langkah pertama. Ungkapkan satu daripada pemboleh ubah dalam sebutan pemboleh ubah yang satu lagi. Apa maksud dia? Maksud dia, kita nak letak sama ada X ataupun Y berada di depan sorang-sorang dia. Yang lain duduk belakang. Itu maksud dia. Dengan syarat X ataupun Y duduk depan sorang-sorang dan dia perkali dia adalah 1. Okey, tengok contoh. Ni tengok. X tolak 3Y sama dengan 7, persamaan pertama. 5X tambah 2Y sama dengan 1, persamaan kedua. Okey, sekarang kita nak ubah yang mana? Contoh, kita nak ubah yang satu, senang. Daripada 1 ni dia akan pergi kepada persamaan ketiga. Kalau tanya, cikgu boleh tak saya nak ubah persamaan kedua? Boleh. Tetapi dia akan jadi lebih rumit. Kenapa? Sebab X perkali dia 5, Y perkali dia 2 kan. Jadi lebih baik kita ambil yang perkali 1. Jadi kita tengok persamaan pertama, X ni dia dah perkali dia 1. Jadi kita ambil ini, kita ubah Y. Maksudnya kita tinggal X sahaja di depan. Negatif 3Y bawa ke belakang dia akan jadi positif 3Y. Jadi sekarang langkah pertama kita, dia kata nak suruh supaya salah satu huruf berada di depan. Jadi tercapai dah. Maksudnya X sahaja yang berada di depan. Faham? Cikgu saya nak buat Y di depan? Boleh. Tetapi tengok,
Perkali X, perkali Y pada persamaan pertama negatif 3. Perkali Y pada persamaan kedua positif 2. Jadi panjang cerita dia. Jadi kalau nak senang, cari yang mana perkali 1, itu yang kita tinggal di depan. Okey, langkah kedua. Gantikan ungkapan itu ke dalam persamaan yang satu lagi. Okey, tengok bagi perhatian. Gantikan 3 ke dalam 2. Okey, jadi ni sekali cikgu terangkan. Yang mana kita ubah Y, kita akan masukkan ke dalam persamaan yang satu lagi. Tengok, anak panah ni. Daripada 1 pergi kepada 3. Daripada 3 dia akan pergi kepada 2. Tengok, dia tak boleh patah balik kepada 1. Dia akan pergi kepada persamaan kedua ni. Tengok ni. Cikgu buat ni daripada sini. Kita ubah pergi kepada 3. Daripada 3 dia akan pergi kepada 2. Dia tak boleh patah balik kepada 1. Maksudnya dia kena masukkan kepada persamaan yang satu lagi. Okay, jadi kita gantikan ni. Asal dia untuk persamaan kedua 5x tambah 2y sama dengan 1. Jadi tempat x sekarang ni kita akan gantikan dengan ni. Asalnya 5x kan, tapi tempat x ni kita gantikan dengan ni. Tengok ni. Kan? Asalnya tempat x, 7 tambah 3y ni asalnya tempat x pada persamaan kedua. Jadi kita gantikan 7 tambah 3y ni masuk ke tempat x. Yang lain kita kekalkan. 5 kita kekalkan, tambah kita kekalkan, 2y kita kekalkan, 1 kita kekalkan. Sama je kan? 5 tambah 2y sama dengan 1. Cuma tempat x ni kita dah gantikan kepada 7 tambah 3y. Itu yang pertama, kita gantikan. Itu yang kedua, kita gantikan. Okey, kemudian selesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi sekarang dalam persamaan ini semua dah ada tinggal y saja kan, tak ada dah x. Jadi kita boleh selesaikan. Jadi buka kurungan 5 darab 7 35, 5 darab 3y 15y tambah 2y sama dengan 1. Kemudian selesaikan 1. Kemudian ubahkan. Last sekali kita akan dapat y sama dengan negatif 2. Dah dapat 1 dia punya nilai pemboleh ubah. Langkah ketiga kita dah siap dah. Maksudnya kita dah dapat. Tak kisahlah kalau awak dapat x dulu, kalau dapat y dulu kan. Okey, kemudian yang last sekali gantikan nilai yang diperoleh tadi ke dalam persamaan yang diungkapkan untuk mencari nilai yang satu lagi. Jadi sekarang y kita dah tahu. Kita nak cari pula nilai x. Macam mana? Gantikan y sama dengan negatif 2 ke dalam persamaan 3. Kenapa persamaan 3? Boleh tak persamaan 1, persamaan 2? Boleh juga. Tapi lebih senang kita masukkan ke dalam persamaan ketiga yang kita dah ubah y tadi ni. Persamaan ketiga ni kan. Jadi x tambah 7 tambah 3y. Jadi tempat y ni kita gantikan dengan negatif 2. Jadi buka kurangan 3 darab negatif 2. Kemudian tambah 7. Kita akan dapat 1. Jadi sekarang kedua-duanya kita dah dapat jawapan. X sama dengan 1, y sama dengan negatif 2. Kan, itu dia tujuan dia, kita nak selesaikan ni. Kita nak cari berapa nilai x, berapa nilai y. Itu tujuan dia. Okey. Itu untuk langkah untuk kaedah penggantian. Okey. Seterusnya kita tengok pula kepada kaedah yang ketiga. Kaedah penghapusan. Sama juga, dia ada langkah-langkah dia yang tertentu. Berbeza sedikit daripada kaedah penggantian tadi. Okey. Kaedah pertama, darabkan satu atau kedua-dua persamaan dengan suatu nombor untuk menjadikan perkali bagi suatu pemboleh ubah adalah sama. Okey. Kita tengok satu-satu. Contoh soalan, selesaikan persamaan linear serta berikut dengan kaedah penghapusan. Okey, ada dua persamaan juga. X tambah 2y sama dengan 9, 3x tolak 2y sama dengan 15. Penyelesaian ni, kita tengok dulu apa yang dikatakan sebagai langkah pertama tadi. Kenal pasti pemboleh ubah dengan perkali yang sama. Okey, sekarang kita tengok yang mana perkali dia sama bagi pemboleh ubah. Contoh x. Perkali dia berapa ni? 1, 3. Kan? Okey, untuk y. Positif 2, negatif 2 kan. Yang penting ni 2 ni. Ni 2, 2. Jadi yang mana sama? X ke Y? Jadi Y yang sama, betul? Jadi sekarang kita dah ada
dah ada yang sama. Habis tu cikgu yang darab ni. Apa maksud darab? Darab apabila tak ada langsung yang sama. X tak ada yang sama, Y tak ada yang sama. Itu kita kena darab. Contohnya kalau sini yang atas ni X tambah Y sahaja, tak ada 2. Jadi tak sama. 1X, 3X, 1Y, 2Y. Kalau macam tu barulah kita kena darabkan. Darab mana? Yang atas semua kita darab 2 dengan tujuan kita nak dapat sama kan? 2Y, 2Y. Ataupun kita darab 3. Semua yang atas ni kita darab 3. 1 darab 3 supaya jadi 3X sama. Tak kisah mana-mana. Janji salah satu yang sama. Tapi untuk soalan ni dia dah sama. Dah Y dia dah sama. Jadi awak tak payahlah nak darab lagi kan. Okey, sekarang langkah yang kedua. Tambah atau tolak persamaan itu untuk menghapuskan salah satu pemboleh ubah. Jadi macam mana kita nak hapuskan? Apa yang dikatakan sebagai hapuskan? 1 tambah 2. Kenapa 1 tambah 2? Persamaan 1 ni kita akan tambahkan dengan persamaan yang kedua. Apa tujuan dia? Supaya ni positif 2Y tambah dengan negatif 2Y, ni akan jadi ni akan jadi kosong sifar. Kita tambah ikut dia punya pemboleh ubah. Pertama sekali 3X tambah X tambah 3X dapat jawapan 4X. Tambah 2Y tolak 2Y tambah negatif 2Y dapat sifar kosong. 9 tambah 15 dapat 24. Sekarang dah salah satu pemboleh ubah tu dah tak ada kan, Y dah tak ada. Jadi tinggal 4X tolak sama dengan 24. Jadi X sama dengan 24 bahagi 4 dapat jawapan 6. Kita hilangkan satu pemboleh ubah dia supaya tinggal satu sahaja. Dapat jawapan X. Okey, yang ketiga, selesaikan persamaan. Yang kita selesaikan ni maksudnya daripada atas tadi apabila kita dah tambah sampailah kita dapat X sama dengan 6. Okey, dan langkah yang keempat, gantikan nilai yang diperolehkan dalam persamaan asal untuk mencari nilai pemboleh ubah yang satu lagi. Jadi X sama dengan 6 ni kita masukkan. Nak masukkan ke dalam mana? 1 ataupun 2? Mana-mana boleh, jangan risau. Sama je jawapan yang awak akan dapat. Okey, jadi contoh yang sekarang ni dimasukkan ke dalam persamaan 1. Jadi X sama dengan 6. Ni sini asalnya ni X ni kan. Ni daripada sini ni. Tapi kita gantikan supaya dia akan jadi 6. Tambah 2X sama ni dengan persamaan 1. Tambah 2X sama dengan 9. Kemudian kita selesaikan. Last sekali kita akan dapat jawapan Y sama dengan 3/2. Jadi inilah jawapan dia. Selesaikan maksudnya last sekali kita akan dapat berapa nilai X dan berapa nilai Y. Jadi ada jawapan. Okey. Jadi ni untuk latih diri, untuk ulang kaji. Awak boleh cuba buat soalan. Ni latih diri 6.3B ni. Nak guna kaedah mana? Terpulang. Ketiga-tiga kaedah tu awak akan dapat jawapan yang sama. Sama ada nak guna kaedah graf ataupun kaedah penggantian ataupun kaedah penghapusan. Cikgu syorkan kalau awak ada masa buat ketiga-tiga tu. Contoh soalan A, buat kaedah graf, buat kaedah penggantian, kaedah penghapusan. Buat ketiga-tiga. Masa cuti panjang ni kan, buat je ketiga-tiga. Awak akan jadi lebih faham tentang ketiga-tiga kaedah tersebut. Sama juga soalan B, soalan C, soalan D. Buat ketiga-tiga kaedah. Awak yang akan lebih mahir nanti. Jelas sekali awak akan dapat tahu mana yang lebih senang. Bergantung kepada awak sendiri kan. Tak sama, ada orang tu senang kaedah graf, ada orang tu senang kaedah penggantian, ada seorang tu senang kaedah penghapusan. Kalau tanya cikgu, semua cikgu senang. Itu cikgu lah kan. Tapi kalau awak buat sendiri, buat cari kelebihan diri masing-masing. Okey. Okey, seterusnya untuk standard pembelajaran yang terakhir iaitu 6.3.3. Menyelesaikan masalah melibatkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Jadi sebelum ni awak ada belajar ketiga-tiga kaedah penyelesaian persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Sekarang kita nak tengok kalau bentuk soalan tu penyelesaian masalah. Okey, contohnya. Okey, sekarang bagaimana kalau dibagi soalan dalam bentuk penyelesaian masalah? Dia ada beberapa step lah kan. Pertama sekali memahami masalah, kemudian merancang strategi, melaksanakan strategi dan last sekali membuat refleksi. Okey, kita akan go through kepada setiap step ni. Okey, contoh soalan. Pertama sekali ada dua orang ni kan. Semalam saya membawa isteri dan 3 orang anak yang berumur di bawah 12 tahun ke zoo negara dengan
jumlah bayaran tiket RM97. Manakala yang baju hijau itu kata, pada minggu lepas saya membawa isteri dan seorang anak yang berumur 5 tahun bersama 2 orang kawan saya ke zoo negara. Jumlah bayaran tiket ialah 139. Okey, sekarang kita tengok satu-satu tu. Yang biru tu apa dia, macam mana dia punya, kita nak keluarkan persamaan linear dia. Manakala yang baju hijau tu macam mana kita nak keluarkan persamaan linear dia. Okey, tengok satu-satu dulu. Okey, yang baju biru dulu. Okey, kita go through step by step. Okey, berdasarkan perbualan 2 orang di atas, berapakah harga tiket bagi seorang dewasa dan seorang kanak-kanak? Okey, contohnya kan. Kita tengok dulu. Ni, yang pertama ni kan, yang biru ni. Dia kata kita nak tahu seorang dewasa berapa dan kanak-kanak berapa kan. Ini kita tak tahu ni. Mungkin kita boleh wakilkan kepada D dan K, ataupun biasanya X dan Y kan. Okey, contohnya untuk ni. Untuk yang biru ni, dewasa dia berapa orang? Semalam saya membawa isteri. Jadi dewasa untuk biru ni adalah 2 orang kan. Kanak-kanak 3 kan. 3 orang anak berumur bawah 12 tahun. Itu untuk yang biru. Untuk yang hijau pula, yang dewasa dia berapa orang? Saya membawa isteri dan seorang anak yang berumur 5 tahun bersama 2 orang kawan saya. Jadi berapa orang semua sekali ni yang dewasa untuk yang baju hijau ni? Saya, isteri, 2 orang kawan. 4 kan. Manakala kanak-kanak, seorang anak. Seorang. Jadi kita dah tahu dah. Untuk yang biru, dewasa dia 2, kanak-kanak dia 3. Untuk yang baju hijau, dewasa dia 4, kanak-kanak dia 1. Okey. Kita tengok kepada yang pertama, memahami masalah. Jumlah harga tiket bagi 2 orang dewasa dan 3 orang kanak-kanak ialah RM97. Manakala jumlah harga bagi 4 orang dewasa dan seorang kanak-kanak ialah RM139. Macam cikgu cakap tadi, ini diwakilkan kepada, kalau untuk dewasa X, manakala untuk kanak-kanak Y ringgit. Jadi pertama sekali kita kena keluarkan persamaan dia yang pertama. Okey, yang pertamanya adalah ni. Ini untuk yang nombor 1 ni, untuk yang baju biru tadi kan. Manakala yang kedua tadi ni untuk yang baju hijau tadi. Kita dah keluarkan. Ini semua daripada soalan tadi. Okey, jadi yang ni dia guna kaedah apa dia ni? Dia guna kaedah penghapusan. Dia guna kaedah penghapusan. Kenapa penghapusan? Sebab dia ada darab ni kan. Kita tengok ni. Persamaan 1 darab dengan 2. Maksudnya 2x dia akan jadi 4x, 3x akan jadi 6y. Kan ni. Manakala 97 jadi 194. Apa tujuan dia? Sebab dia nak samakan 4x dengan 4x yang persamaan kedua. Jadi dia tolak. Nak tolak atau bertambah tak kisah. Dia cakap yang mana senang sahaja. Jadi macam ni, tolak. Kalau tambah tak boleh, 4 tambah 4 jadi 8 lah kan. Tengok punya betul dia punya penjelasan yang sebelum tadi. Dia kata tambah ataupun tolak. Jadi 4 tolak 4 kosong ni. Ni 4 tolak 4 kosong. 6y tolak 5y, 6y tolak 1y 5y. 194 tolak 139 55. Jadi dapat ya 5y sama dengan 55, y sama dengan 11. Dapat 1 untuk nilai y. Kemudian gantikan. Ini semua awak boleh tengok dengan lebih lanjut lagi dalam macam mana kita dah bincang kaedah penghapusan tadi. Dia ada step demi step dia tu kan. Okey, jadi gantikan, kemudian masukkan, kemudian selesaikanlah sekali, kita akan dapat 32. Jadi rujuk balik apa yang dikatakan y tadi ni, dan apa yang dikatakan sebagai x tadi ni. Y merujuk kepada harga tiket seorang kanak-kanak, X merujuk kepada harga tiket seorang dewasa. Jadi harga tiket seorang kanak-kanak dewasa ialah seorang dewasa ialah RM32 dan harga tiket seorang kanak-kanak ialah RM11. Maksudnya dah dapat jawapan dah. Okey, sekarang untuk refleksi. Jumlah harga tiket. Ini maksudnya kita nak semak balik jawapan kita. Betul ke tidak kan? Daripada persamaan asal tadi, kita masukkan 2x tambah 3y. Kita masukkan ni asalnya x ni kan.
tambah 3Y. Tengok sama ke tidak dapat 97? Kan? Sama, cek untuk yang kedua juga. Okey, jadi kita cek balik nak tengok sama ke tidak dengan jawapan kita. Okey, itu dia punya step dia. Ada 4: memahami masalah, merancang strategi, melaksanakan strategi dan membuat refleksi. Yang paling pentingnya, awak tahu macam mana nak keluarkan persamaan. Dan yang kedua, cara penyelesaian persamaan. Yang ada 3 kaedah tu kan. InsyaAllah kalau awak faham yang tu, maka bagilah soalan macam mana pun, awak akan boleh jawab. Okey, ni contoh ni. Ada 2 contoh. Maksudnya cuba jawab. Ada masa balik cuba jawab dulu. Kemudian tengok jawapan dalam buku teks. Okey, cikgu harapkan untuk 6.3 persamaan linear serentak awak dah boleh kuasai. Tak faham, tengok lagi video ni. Ulang balik, tengok balik. Ulang kaji sendiri kan. Ada masa sendiri, tengok video ni, ulang kaji. Buat lebih soalan. Tengok ada buku-buku soalan yang mana ada jawapan. Tengok balik. Buat, tengok jawapan. Buat, tengok jawapan. Okey. Cikgu harap kamu mendapat manfaat daripada sesi perkongsian ini.